amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Masjid, Sahibus Samahah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, Sahibul Fadilah Ustaz Tajul Arus bin Abdul Halim sebagai Timbalan Mufti Negeri Perlis, para asatizah, staf-staf Jabatan Mufti Negeri Perlis, seterusnya ahli jawatan kuasa Masjid Ibnu Taimiyah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni Allah Azza wa Jalla mengizinkan kita untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita diberkati. Majlis ilmu ini kita namakan sebagai program ziarah Jabatan Mufti Negeri Perlis, dan ini kali pertama program ini diadakan di masjid ini. Sebelum ini kita ada di masjid-masjid yang lain, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kedatangan ataupun program ziarah kita ini memberikan manfaat kepada penduduk qaryah ini ataupun qaryah masjid ini secara khususnya dan secara amnya, untuk semua yang mendengar majlis ilmu kita pada malam ni. Untuk maklumat hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, Jabatan Mufti Negeri Perlis adalah satu agensi kerajaan yang mana dipimpin oleh Sahibus Samahah sendiri, di mana Jabatan Mufti antara peranan utama adalah ada institusi yang mengeluarkan fatwa khusus untuk negeri Perlis dan juga secara umumnya memberi manfaat kepada ummah, yang mana fatwa-fatwa yang dikeluarkan adalah setelah perbincangan di kalangan ahli jawatan kuasa fatwa negeri Perlis, di kalangan tokoh-tokoh yang berautoriti dalam mengeluarkan pandangan. Kemudian fatwa itu diendoskan ataupun diwartakan oleh kerajaan, oleh Tuanku Raja Perlis, untuk kita keluarkan dan diwartakan di seluruh negeri Perlis. Demikian juga dalam Jabatan Mufti ada bahagian falak yang menguruskan dan ataupun memberikan panduan untuk kita menentukan arah kiblat dan seumpamanya. Dan banyak lagi ada di Jabatan Mufti Negeri Perlis, kerana masa terlalu singkat untuk saya sebutkan semua peranan tersebut. Tetapi yang paling utama adalah untuk kita mengeluarkan fatwa, mengeluarkan fatwa, memberikan panduan hukum kepada penduduk negeri Perlis. Jadi pada malam ni alhamdulillah program kita menampilkan Sahibus Samahah sendiri akan menjawab beberapa persoalan yang terkaitan dengan isu-isu semasa yang kita akan tanya, insya-Allah. Mudah-mudahan Sahibus Samahah memberikan penjelasan yang terbaik untuk kita. Dan sebagai permulaan kerana kita ni berada dalam bulan Rajab, Datuk Mufti, kita berada dalam bulan Rajab. Selalunya kalau masuk bulan Rajab ni ada sahaja sebaran-sebaran di dalam media sosial, macam-macam pelbagai fadilat-fadilat yang diceritakan. Ada yang sahih, ada yang tak sahih, tetapi kebanyakannya tak sahih. Kita kata kebanyakan, sebagai contoh puasa awal Rajab, puasa 3 hari pertama bulan Rajab dapat fadilat sekian dan sekian, dengan fadilat yang luar biasa. Dan antaranya pula ada yang menyebut bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menyampaikan berita tentang bulan Rajab, maka dia akan diharamkan daripada api neraka. Dan disandarkan ucapan tersebut kepada Nabi SAW. Jadi pandangan Datuk Mufti, apakah status hadis ini, dan adakah di sana amalan-amalan yang sahih daripada Nabi SAW untuk kita amalkan supaya kita mendapat kebaikan dan keberkatan bulan Rajab. Dipersilakan Sahibus Samahah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Dikasihi Al-Fadhil Ustaz Hanafi selaku pengurusi atau moderator. Di pejabat saya selalu duk melawak, kadang-kadang saya panggil dia Maliki, kadang-kadang Hambali, dia Hanafi.
yang dikasihi Tuan Imam dan Jawatankuasa dan juga timbalan saya Fadil Ustaz Tajul Nurus, yang mungkin sebahagian di sini lagi tak pernah main lah dalam ni. Ustaz Tajul yang ada di depan ni timbalan mufti, orang Kelantan tapi mai bekerja di JAKIM dan mai jadi timbalan mufti di sini dan dulu bertugas di pejabat mufti wilayah. Semua penduduk Tambun Tulang ni. Lama memang saya tak main sini. Masjid ni istimewa sebab dia masjid ni nama Masjid Ibnu Taimiyah. Dan tuan ataupun tokoh yang duduk di sini pun dah pergi jadi menteri di Kuala Lumpur lah. Jadi lama juga tidak jalan ke sini, dan ini alhamdulillah peluang ni berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Saya jawab soalan yang dikemukakan oleh Ustaz Hanafi tadi. Yang pertama, kita tahu bahawasanya kita kena jelas dulu. Bulan, hari, siapa yang cipta? Allah Azza wa Jalla. Allah memilih bulan dan dia memilih hari, dia memilih tempat. Kemudian dia memberikan kebaikan, kelebihan pada sebahagian tempat. Dia memberikan kelebihan kepada sebahagian bulan. Dia memberikan kelebihan kepada sebahagian hari. Bukan kelebihan hari itu, tapi kelebihan yang diberi oleh Allah. Ini selalu saya ulang nak bagi kita faham asas ini. Mekah, Madinah, Tambun Tulang, semuanya bumi Allah Ta'ala belaka. Tapi lebih Mekah dengan Madinah sebab apa? Sebab Allah dah limpahkan keberkatan kepadanya melebihi tempat yang lain. Itu saja. Dari segi bumi Allah, bumi Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu mencipta apa yang dikehendaki dan dia memilihnya. Dia memilihnya. Dia pilih Ramadan lebih pada Sya'ban. Dia pilih Ramadan lebih pada Rejab, lebih pada bulan-bulan yang lain. Dia pilih. Tapi bulan-bulan itu juga semuanya milik siapa? Milik dia. Dia memilih hari Jumaat lebih pada hari yang lain, bukan kerana powernya hari Jumaat. Dia pilih. Dia limpahkan kurnia. Dia memilih malam Lailatul Qadar lebih pada malam-malam yang lain. Dia pilih. Kalau kita nak cari kelebihan bulan tu sendiri, tak ada lah. Kelebihan yang ada, kelebihan yang Allah kurniakan pada bulan berkenaan. Itu dulu kita kena faham. Kalau kita faham yang itu, kita boleh faham asas-asas yang lain. Jadi kelebihan ni, bulan tu sendiri ke Allah bagi? Allah bagi. Bila Allah bagi, kita tak tahu Allah bagi ke tak, melainkan Allah kena bagi tahu. Kita tak boleh kata hari ni tadi saya tengok video mana ustaz pun dia habaq kata pondok dia lebih sebab Nabi mai. Pondok dia di Kelantan. Oi, kalut dia tu. Mai anak murid dia semayang malam ke apa, tengok Nabi duduk semayang. Oi. Kalut kalau semua orang boleh buat dakwaan macam tu. Nabi SAW, Allah dan Nabi SAW sumber. Kalau baginda bagi tahu Allah bagi tahu dalam Quran, baginda bagi tahu dalam sunnah yang sahih, maka kita terima kelebihan tu. Kerana dia yang nak bagi. Kok sama-sama kita pakat, kita pakat bagi jadi bulan Rejab jadi hebat. Tak boleh. Tak boleh, kerana Allah yang boleh bagi. Bila kita cek, kita semak, kita tidak dapati hadis yang sahih tentang amalan-amalan tertentu di bulan Rejab. Secara ucapan Rejab tu, yang mana Nabi kata bulan Rejab ni kau buatlah ini, tak ada. Ada tetapi tidak sabit. Macam tadi Ustaz Hanafi sebut apa? Man yubarik bi syahril Rajab. Siapa yang memberikan macam tahniah lah kan, dengan syahril Rajab takkan masuk neraka kan, lan tamassahun nar. Berbagai-bagai lafaz. Inilah aslalah. Tak ada asal, tak ada dalam kitab-kitab mana hadis kita cari hadis ni. Depa buat syok-syok kot, dah benda ni bahaya. Nabi larang. Nabi larang hal ini kan. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar.
siapa yang dusta pada aku dengan sengaja, siap tempat duduk dalam api neraka. Okey, tak apa. Tapi bulan Rejab ni tak ada langsung ke kelebihan dia? Ada. Pasal apa dia ada? Sebab dia salah satu daripada bulan-bulan haram. Kan? Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah kata bulan di sisi Allah 12. Itu di dalam kitab Allah pada hari penciptaan langit dan bumi. Daripada yang 12 itu 4 yang haram. Apa dia 4 yang haram tu? Bulan apa bulan haram? Cuba tolong kira. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Arba'atun hurum. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Salasun mutawaliyat. Nabi kata dalam hadis, 3 yang berturut-turut. Kemudian Rajab, ma baina Jumada wa Sya'ban, antara Jumadi dan Sya'ban. Yang ni dia skip. Dia kata Rajab Mudhar. Mudhar ni kaum Mudhar. Mudhar ni kabilah Arab. Ada panjang sejarah Mudhar, kalau saya cerita tu jadi panjang lagi habis. Tapi yang pentingnya Allah kata fala tadhlimu fihinna anfusakum. Pada bulan-bulan haram jangan kamu zalimi diri kamu. Maksudnya buat dosa bulan haram ni dosa banyak. Berzina bulan lain pun dosa, berzina bulan haram lagi banyak dosa. Buat zalim kat orang bulan lain pun dosa, buat zalim kat orang pada bulan-bulan haram lagi besar dosa. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram. Wahai orang beriman, jangan kamu menghalalkan, jangan violate, jangan kamu menghalalkan, yakni buat cemar syiar-syiar Allah dan bulan-bulan haram. Dan bulan haram jangan. Para ulama mereka menyimpulkan bahawasanya jika sekiranya buat dosa jadi berlipat kali ganda pada bulan haram, buat pahala berlipat tak? Logiknya berlipat. Pasal bulan ni dihormati, syair Allah dihormati. Dengan itu mereka menyatakan amalan pada bulan-bulan haram termasuk bulan Rejab ni, jika kita amal, kita puasa yang Nabi ajar, Isnin Khamis ke, puasa Daud ke, kita sembahyang sunat, kita sedekah, kita apa pada bulan Rejab, pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, pada bulan Muharram, mudah-mudahan pahalanya akan berlipat kali ganda. Maka bila masuk bulan Rejab ni, kita pun tingkatkanlah amalan kita, kerana itu semua disebut di dalam hadis. Ada sebahagian riwayat Nabi kata puasa pada bulan haram, walaupun ia dhaif, disebut oleh Abu Dawud dalam sunannya, tetapi ia menguatkan konsep umum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Wallahu taala a'lam. Baik, demikian tadi jawapan daripada Shahibus Samahah berkaitan dengan bulan Rejab. Maka tidak ada amalan yang khusus yang dikhususkan hanya untuk bulan Rejab sahaja boleh beramal, bulan lain tak. Kalau beramal tak ada fadilat, tidak. Cuma ada ibadah-ibadah yang umum seperti mana yang kita doa amalkan. Jadi tadi ada Shahibus Samahah ada sebut tentang video yang mana ada orang dakwa kalau Nabi datang di pada satu tempat, mereka menunjukkan mereka tu ada kecenderungan nak sandar sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana bila Nabi datang satu tempat, ada kelebihan tempat tersebut. Tapi di sini ada pula sebelum tu viral video seorang penceramah yang menyebut kalau Nabi pilih jalan ke kanan, tok guru dia pilih jalan ke kiri, maka anak murid kena pilih ikut jalan tok guru dia. Alasan dia kerana anak murid tu ilmu dia tak sampai macam mana tok guru dia faham apa yang Nabi nak. Jadi apa pula pendirian Datuk? Macam mana Datuk kita nak betulkan keadaan ni? Wallahu taala, serah kepada Datuk Mufti untuk jawab persoalan ni. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Pertama tuan-tuan, kita ni di Perlis ke di mana ke, kita syukur atas nikmat sunnah. Nikmat sunnah. Sentiasa Allah dan Rasul itu di atas batu jemala kepala kita. Bila qala Allah, qala Rasul, sami'na wa ata'na.
Kata Al-Imam Ibn Qayyim, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Kan? Ilmu itu apa yang qala Allah dan qala Rasul. Duka cita kebelakangan ni ada golongan yang dia mengaku dia ahli sunnah, dan dia kata Perlis ni bukan ahli sunnah. Tapi ahli sunnah dia tu ikut tok guru. Dia kata, kalau tok saya pun tengok tadi orang hantar, dia kata ikut ilmu depa ni, kalau tengok Nabi masuk kanan, tok guru masuk kiri, ikut tok guru, jangan ikut Nabi. Sebab tok guru lebih faham, kita tak faham. Itu seorang penceramah agama yang mana dia duk ceramah macam-macam dah sebelum ni, dan duk tepuk dada mengaku bahawasanya dia ahli sunnah, dan orang lain tu kalau kritik dia jadi wahabi. Macam tu ke ahli sunnah? Ahli sunnah, ahli kepada sunnah. Tuan-tuan, tok guru siapa hak paling besar sekali? Nak habaq tanya, tok guru mana yang besar? Ada besar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Al-Imam Ibnu Athir dalam Al-Kamil fi Tarikh disebut Abu Bakar Siddiq bila naik jadi pemerintah, apa dia ucap? Wallitu alaikum walastu bi khairikum ayuhan nas, wallitu alaikum walastu bi khairikum. Fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu fala faqawwimuni. Ati'uni ma ata'tu Allah wa rasulahu wa in asaitu Allah wa rasulahu fala ta'ata li. Wahai manusia, aku telah dilantik menjadi pemimpin kamu. Aku bukan yang terbaik di kalangan kamu. Itu rendah diri dia. In ahsantu fa'inuni, jika aku betul baik, tolong aku. Wa in asa'tu faqawwimuni, jika aku tak betul salah, tolong perbetul. Dia tak kata hampa siapa? Aku Abu Bakar tau. Dalam Quran ada, idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mereka berdua berada dalam gua, ketika dia berkata pada sahabatnya, jangan duka cita, Allah bersama dengan kita. Abu Bakar, dakhaltu ana wa Abu Bakrin wa Umar, kharajtu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Semua Nabi kerja sebut Abu Bakar dan Umar aja. Abu Bakar kata, wa in asa'tu faqawwimuni, jika aku silap tolong betul aku. Taatlah aku selagi mana aku taat Allah dan Rasulnya. Jika aku menderhakai Allah dan Rasulnya, jangan kamu taat pada aku. Cuba Abu Bakar ni, dia kata ikut tok guru, tak payah ikut Nabi. Dahsyat. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam syariah, Nabi hantar satu pasukan patrol, wa amara alaihim rajulan min ansar. Nabi lantik satu orang ketua di kalangan ansar. Ni Nabi ni dia hantar pasukan-pasukan ni nak pi tengok peninjau. Nabi lantik satu orang daripada ansar. Dalam riwayat sebut dia itu adalah Abdullah bin Hudzafah, sahabat Nabi. Nabi wa amarahum an yuti'u, dan Nabi memerintahkan supaya mereka taat kepada dia. Bila sampai ke sana, mereka duduk di medan, mereka ni buat macam mana tahu? Abdullah bin Hudzafah ataupun lelaki daripada Ansar ni naik angin. Dia marah, dia kumpul kayu api, dia bakar kayu api tu menyala, dia suruh, dia kata qad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni. Nabi telah perintah kamu supaya taat pada aku. Hampa masuklah api ni. Hampa masuklah api ni. Nabi kata hampa taat pada aku kan? Aku Nabi yang tu, Nabi lantik. Hampa masuklah api ni. Kamu masuk dalam api ni. Sahabat-sahabat hak duduk pun ni fikir, betul juga, Nabi lantik dia. Wa amara alaihim, Nabi lantik. Wa amarahum ayuti'uhu, Nabi perintah suruh taat dia. Dia kata, alam ya'murukum an-nabi sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni, takkan Nabi perintah kamu suruh taat aku? Bagaimana taat? Dalam mereka nak masuk Nabi duk fikir mais, mereka kata,
qad tabi'na an-nabiy sallallahu alaihi wasallam firaran minan nar afanadkhulaha. Kita ni ikut Nabi sebab nak lari daripada api. Takkan kita nak pergi masuk api pula? Ada yang kata dalam duk kata api duk pertama tak masuk tu, padamlah api tu. Kawan ni pun sejuk lah, tadi marah, ada orang kaki baran, tak suruh dah. Bila balik pergi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Lau dakhaluha ma kharaju minha abadan innama ta'atu fil ma'ruf, dalam riwayat Bukhari. Kalau mereka masuk ke dalamnya, mereka tak boleh keluar lagi selama-lamanya, yakni matilah. Sesungguhnya taat itu hanya kepada yang ma'ruf. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kalau yang Nabi lantik, Nabi suruh taat, dia buat tak kena, kita tak payah taat. Macam mana orang boleh habang kata kalau Nabi pi kanan, tok guru pi kiri, kita ikut tok guru, jangan ikut Nabi? Dan hak pengikut dia kat bawah tu dengan serban kemas apa semua, orang kata yang ni lah ajaran yang sampai ke makamnya. Macam mana tu? Ini adalah puncak sesat atas sesat. Walaupun nampak macam simple, mungkin dia akan bagilah takwilan. Dia kata kerana tok guru lebih faham nas daripada kita. Tok guru lebih faham nas. Nabi itu sendiri dalil. Nabi itu sendiri dalil. Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah, lagi wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul dzalika khairun wa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang beriman, ta'al Allah, ta'al rasul dan ulil amri. Hak ulil amri dia tak ulang dah perkataan taat, maksud berkait. Ulil amri pemerintah. Al-Imam Syafi'i sebahagian dalam kitab dia menyebut mereka yang dilantik oleh Rasul, pemimpin, dia nak kait. Sebahagian para ulama kata ulul amri itu para ulama, tapi dia tak ulang ati'u. Sebab apa? Fa in tanaza'tum fi syai' fa in tanaza'tum fi syai', jika kamu berselisih dalam satu perkara, ikut tok guru kah? Faruddu ila Allah, faruddu ila Allah war rasul, balik kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman dengan Allah dan hari kemudian, yang demikian itulah sebaik-baik tempat, itu sebaik-baiknya, zalika khairan wa sebaik-baik yang paling baik dan sebaik-baik tempat kembali. Itu Quran kata. Main macam ni ajaran, tapi herannya ada orang ikut dan orang bela pula. Depa ni tak faham, geng depa ni hadut kata ikut Nabi ni geng Wahabi je. Depa nak ikut sangat suruh naik unta. Perkataan dia tu mungkin ringan pada lidah dia dan syok dia tulis, tapi dia berat di sisi Allah Azza wa Jal, kena istihza dengan orang yang menyatakan ingin mengikut Nabi SAW. Kita tak ada masalah, orang nak tiru tuduh lah, tetapi perkataan itu akan dibawa di hadapan Allah Azza wa Jal kerana mempersendakan orang-orang yang mengikut Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tuan-tuan, hati-hati dengan perkara-perkara yang seperti ini. Di dalam sebahagian golongan sufi yang melampau, supaya saya sebut ada yang tak melampau, yang sangat melampau. Dia kata kun amama syekhika kal mayit amama al-ghasil. Jadilah engkau di hadapan gurumu seperti mana mayat di hadapan orang yang memandikan jenazahnya. So tak usah buat apa, tok guru kata apa pun jangan pertikaikan dia. Itu yang berlaku macam-macam tu. Ini ni permulaan hak nak pi pelik-pelik. Itu yang bagi bini kat tok guru, bagi macam-macam. Dia mula, kita jangan tanya. Barang siapa yang banyak bertanya maka lemahlah imannya. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, orang tanya dia. Hatta Nabi SAW, sahabat tanya dah. Walaupun riwayat itu mursal, Habab bin Munzir kata, hadhihi manzilatun anzalakah Allah am harbun wa ra'yul makidah.
Tempat yang Nabi pilih ni Tuhankah yang pilih, ataupun yang ni sebenarnya sekadar perancangan ataupun tipu perangan, tipu daya peperangan dalam perang Badar? Riwayat ini irsal. Tapi Nabi kata tak, ini pandangan. Dia kata kalau macam tu kita pergi ke depan. Dia bagi pandangan. Nabi kata asyiruni ayyuhan nas, bermesyuarat dengan aku wahai sekalian manusia. Nabi SAW, mai dia kata kita ikut je. Tok Guru kata apa? Blind imitation. Yang tu orang panggil ikut mengkhinzir buta. Ini bercanggah dengan apa yang diajar dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, wallahu taala. Baik, demikian tadi penjelasan Sahibus Samahah tentang kenyataan ataupun video yang viral tentang penceramah yang menyebutkan tadi ini. Jadi ada beberapa soalan lagi yang berkaitan dengan program kita pada malam ini, iaitu kebiasaannya ada persoalan di kalangan netizen ni berkaitan dengan Yasin, Datuk. Ya, berkaitan dengan Yasin lagi. Yasin ni biasanya kena Wahabi lah sikit kan. Datuk banyak sebut tadi perkataan Wahabi ni. Jadi apakah hukum seseorang itu dia membaca surah Yasin dengan tujuan untuk mencapai sesuatu, orang kata apa, sesuatu impian, sesuatu hajat dia. Dia baca surah Yasin dan dia inginkan dengan bacaan itu untuk mencapai hajat dia. Apakah hukumnya, Datuk? Silakan. Okey, terima kasih banyak. Pertama, kita semua kena tahu bahawasanya Yasin adalah salah satu surah daripada Al-Quran. Salah satu surah Al-Quran. Tak boleh, tak ada siapa yang kata Yasin tak payah baca. Dia kena baca salah satu surah daripada Al-Quran, dan merupakan surah yang mulia. Dan daripada riwayat-riwayat, walaupun riwayat-riwayat tentang fadilat Yasin ini sama ada yang palsu, ada yang dhaif sangat, ada yang dhaif ringan. Dhaif ringan artinya apabila dia dhaif tu ringan, bolehlah untuk dibaca sebagai penggalak kepada kita, tapi tak boleh putus disandarkan kepada Nabi SAW. Tapi dia sebut sebagai satu galakan umum, selagi mana tidak menetapkan kifiat khusus dalam ibadat, boleh untuk digalakkan bacaan Yasin. Okey, tak apa. Orang kita misalnya bila ada jadi tertentu, kita baca Yasin untuk ditunaikan hajat. Boleh ke tak? Dengar elok, jangan dengar separuh. Dengar bagi habis. Dengar separuh lagi dia pening pula. Yang pertama, hadis dulu. Hadis yang menyatakan Yasin 5 quri'at alaih, 5 quri'at lahu. Yasin 5 quri'at lahu. Yasin itu menunaikan hajat apa yang kita baca untuknya. Hadis ini dia tak sabit. Hadis ni tak ada asal dah. Orang cari tak ada, dalam kitab mana tak ada. Al-Imam As-Sakhawi ni anak murid pada Imam bin Hajar Asqalani, dia ada kitab dia Al-Maqasidul Hasanah. Dia kata la asla lahu li hadzal lafaz. Lafaz ni tak ada asal dah. Tak ada asal dah. Demikian juga Al-Ajluni. Al-Ajluni ulama yang menulis tentang kitab-kitab hadis-hadis dhaif palsu ni, kitab Kashful Khafa. Dia juga menyebut dia nukil daripada As-Sakhawi. Tetapi dari segi hadis tak ada. Tetapi memang menjadi amalan orang-orang dulu, termasuk salafus salih. Kalau ada hajat apa-apa di kalangan mereka, baca Yasin. Baca Yasin. Sehingga Al-Imam Ibnu Kathir kita ada apa? Tafsir apa? Tafsir Al-Quranul Azim. Kita panggil tafsir Ibnu Kathir ni, dia adalah anak murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Saya sebut ni pasal duduk di Masjid Ibnu Taimiyah ni. Dia ni sayang kat guru dia mati pun dia minta supaya jenazah dia dikebumikan di tepi Ibn Taimiyah rahimahullah. Ibn Taimiyah meninggal pada tahun 728 Hijrah. Ibn Kathir ni dia muda sikit, dia meninggal pada tahun 774 Hijrah. Al-Imam Ibn Kathir kata surah Yasin ni disebut oleh ba'du ahli ilm, sebahagian ahli ilmu,
idza quri'at fi amrin asirin yassarahullah. Bila dibaca kepada benda-benda yang sukar, Allah akan mudahkan. Surah Yasin. Dan banyak riwayat-riwayat yang lain yang menjadi, yang disebut, sehingga As-Sakhawi walaupun dia kata la aslalah, tapi dia sebut cerita-cerita orang-orang dulu yang baca Yasin tertunai hajat. Termasuklah Al-Ajluni, dia sebut banyak orang yang baca Yasin tertunai hajat. Maka kalau satu orang tu nak baca surah Yasin, dia surah pada Quran. Bila kita baca Yasin, kita dapat pahala tak? Dapat pahala. Bila kita baca Yasin, kita dekatkan diri dengan Allah tak? Kita dekat diri dengan Allah. Seperti mana kita baca surah-surah yang lain. Bila kita dekat diri dengan Allah, boleh tak untuk kita minta, ya Allah, supaya dimustajabkan doa? Bolehlah, kerana amalan saleh membantu menguatkan mustajab doa. Apatah lagi Yasin ni, walaupun hadis dia tidak kuat, tetapi amalan-amalan dia panggil mujarrabah. Mujarrabah bukan hujah, dia bukan hujah. Tetapi kalau satu orang tu lepas dia baca Yasin, kemudian dia seorang-seorang dia duduk baca Yasin, kemudian dia doa, ya Allah, mudahkanlah urusanku ini, boleh ataupun tak? Boleh ataupun tak? Boleh, dan pernah dibuat oleh salafus salih, seperti mana yang disebut oleh ulama-ulama dahulu. Wallahu a'lam. Baik, demikian tadi jawapan berkaitan dengan hukum membaca Yasin untuk mendapat sesuatu hajat ataupun tercapai sesuatu hajat. Berkaitan dengan Yasin ni juga, ada juga amalan yang mana bila ada kematian, baca Yasin juga. Bagaimana, apakah hukum Datuk berkaitan dengan membaca Yasin untuk orang yang telah meninggal dunia? Silakan Datuk. Okey, baca Yasin untuk orang meninggal dunia. Tuan-tuan baca Yasin tak bila orang nak mati sini? Baca tak? Okey. Baca Yasin kepada orang yang meninggal dunia, ada hadis, tapi hadis ni khilaf. Hadis dia iaitu Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin kepada orang yang mauta kamu. Mauta di sini maksud dia man hadarahul maut, orang yang dihadirkan kepada dia kematian. Orang yang dekat nak mati tu baca Yasin. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dia diriwayatkan juga oleh Al-Imam An-Nasai, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Abu Dawud oleh kerana dia kata, dia bila riwayatkan dalam sunan dia ni, dia riwayatkan hadis yang diterima, yang salih. Jadi apabila dia diam, dia tak komen hadis ni, anggapannya Abu Daud menyatakan hadis ni tak dhaif, hadis ni diterima. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh lain-lain. Dan Ibn Hibban ni, tuan-tuan dengar nama-nama ni, kak lama-lama ingatlah. Ibn Hibban ni dia ada kitab dia Sahih Ibn Hibban. Dia terkenal dengan tasahul. Tasahul ni dia cepat untuk mensahihkan. Ibn Hibban menyatakan hadis ni sahih. Ibn Hibban kata hadis baca Yasin pada orang yang nak meninggal ni sahih. Cumanya para ulama muhaqqiqin, ulama-ulama yang kaji hadis ni, termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Saya sebut Imam Nawawi ni, takut hak dengar ni depa kata depa ulama mana dah. Imam Nawawi sama mazhab Syafi'i. Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar dia menyebut bahawasanya hadis ni dhaif disebabkan pada rawinya majhul. Majhul ni rawi yang kita tak tahu siapa dia. Siapa dia rawi yang majhul tu? Rawi majhul tu itu nama dia Abu Usman. An abihi. Abu Usman daripada bapa dia. Dan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, siapa mengaji kitab Bulughul Maram? Ada? Mengaji kitab Bulughul Maram. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dia menyatakan bahawa dalam Talkhisul Habir, dia menyatakan bahawasanya hadis ni dhaif, dia nukil daripada Al-Qadi Abu Bakar Ibn Al-Arabi. Dia menyatakan hadis ni adalah dhaif disebabkan majhul, rawi yang majhul tadi. Okey, dari segi teknikal hadis tu banyak ulama kata dhaif lah sebagai rawi tu majhul. Apatah lagi dalam riwayat Nasai, siapa ahli hadis dah dengar ni dia faham. Riwayat Nasai dan riwayat Ibnu Majah dia berlaku iddirab, keliru, dia tak sebut pula daripada bapaknya. Tak apa,
Walaupun mereka sebut dhaif, tetapi banyak riwayat yang lain. Macam tadi juga saya beritahu, Al-Hafiz Ibn Hajar sebut dalam Talkhisul Habir, dan ulama-ulama lain sebut memang menjadi amalan orang dulu bila orang nak mati baca Yasin. Sejak zaman salaf baca Yasin kepada orang yang nak mati. Sehingga ni pasal hari ni Ibn Taymiyah sehingga Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, pasal kita di Masjid Ibn Taymiyah ni, dia juga berpendapat disunatkan mustahab baca Yasin kepada orang yang nak mati. Mautakum mustahab baca Yasin. Ada ulama yang kata hadis ni dhaif, mereka tak mau amalkan. So ada dua pendapat. So bagi orang yang nak amalkan, dia boleh amalkan. Ibn Taymiyah kata mautakum, bukan Ibn Taymiyah saja kata, semua kebanyakan ulama kata mautakum maksud bukan orang yang mati, tapi orang yang nak hampir mati. Dalil mereka hadis Muslim, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang yang nak mati kamu tu dengan la ilaha illallah. Orang nak mati tu kata la ilaha illallah. Laqinu, kita sebut, dia dengar, dia ikut. Bukan kita kata ngucap pak, bukan macam tu. Pak tu masa tu duduk pening dah. Dia tak nak. Kita kena sebut la ilaha illallah. Tuan faham? Jadi dia laqinu. Tu talqin. Kita laqin kata. Kita ajak dia. La ilaha illallah. Hak tu bukan kita ajak dah mati dah. Kita dah la ilaha illallah, dia tak boleh nak buat apa dah. Jadi yang sahih dalam hal ini, Mula Ali Qari sebut dalam Mirqalful Mafatih, dia kata bahawasanya yang sahih dalam masalah ini ialah yang kuat masalah ni orang yang dekat nak mati. Jadi orang yang dekat nak mati itu kita baca Yasin. Itu pasal pendapat, dan itu pendapat itu dikenali di kalangan salafus salih. Kalau ada orang yang tak mau baca Yasin, tak apalah, itu pun juga pendapat kalangan ulama. Kalau ada yang nak baca, juga pendapat di kalangan ulama. Maka kalau kita tengok pergi satu family, bapa dia, keluarga dia nak mati pakat duk baca Yasin, tak apa. Memang amalan itu ada di dalam riwayat-riwayat di kalangan salaf. Walaupun hadis tu ada perbincangan, tapi memang amalan itu dibuat di kalangan salaf, di kalangan ulama. Sehingga di dalam banyak kitab-kitab fiqh memang disebut tentang qiraat Yasin ala mauta, bacaan Yasin kepada orang yang nak mati. Siapa amal, siapa yang tak amal juga tak apa. Masalah khilaf dalam hal ini. Kita dalam fatwa sejak dulu, hatta kita dalam masalah pengurusan jenazah diraja, kita kata jika nak membaca Quran atau Yasin, maka dia adalah sesuatu yang dibolehkan. Sebab tu ni nak jawab orang duk kata perleh larang baca Yasin. Perleh tak larang baca Yasin, kita kata tak baca Yasin khusus, khifiat khusus. Khifiat khusus ni kalau nak baca kena macam ni, malam tertentu saja baca, itu khifiat khusus. Khifiat khusus boleh dengan datang dalil khusus. Macam suratul Kahf ada hari Jumaat, tak apalah. Tapi nak mengkhususkan Yasin pada malam Jumaat, tak ada lah dalil. Bukan tak boleh baca malam Jumaat, boleh, tapi jangan dikaitkan dengan dalil yang khusus. Maksudnya baca malam Jumaat boleh, malam Selasa boleh, malam Rabu boleh, tak kira malam apa pun. Tapi kalau ada orang nak mati, bacalah Yasin. Kalau kita ada hajat, kita baca Yasin juga boleh, seperti mana yang disebut oleh sebahagian di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, demikian tadi jawapan daripada Tuan Samahah berkaitan dengan hukum baca Yasin. Dua isu, hukum baca Yasin untuk tunaikan hajat dan hukum baca Yasin ketika telah meninggal dunia. Jadi di sini ada satu amalan, yang amalan itu dinamakan adalah amalan Garputala. Tak tahulah di sini pernah dengar tak? Garputala ni, amalan ni, apabila seseorang dia ada hajat, maka cara dia baca bismillah 3 kali dah tu. Kemudian dia berselawat 3 kali. Itu amalan yang ditentukan itu. Lepas tu dia buka ayat Quran secara rawak. Maksudnya buka mana-mana lah muka surat. Bila dia buka tu kena pada mana-mana ayat, maka itulah jawapan daripada Allah kepada dia. Seolah-olah dia macam tu. Dan yang ni sangat diwar-warkan di kalangan wa'az, qusas, motivator ni, ya. Dan ada orang cuba buat dan banyak berlaku, banyak jadi.
Yang tu yang ada soalan, timbul persoalan ini. Mungkin di sini tak ada, tapi memang dalam masyarakat Malaysia ni ada. Jadi apakah pandangan Datuk dalam perkara ini? Silakan Datuk. Tuan-tuan masuk waktu ke belum? Belum. Saya jawab ni dulu, lepas tu baru azan. Apa nama tadi amalan? Garputala. Okey. Lah ni dia amalan pelik-pelik, dia punya petua amal. Cuma saya nak sebut satu hal dulu sebelum jawab itu. Kita kalau keliru dalam satu benda, Nabi ajak apa? AB nak buat apa? Nabi ajak apa? Supaya kita buat apa? Yang ni pun mana artis ke apa, ada amal ni dia kena dengar ke habis saya nak jawab. Kita kena buat apa? Apa Nabi ajak? Istighfar. Kata Jabir dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan Muslim, diriwayatkan Ashabus Sunan, bahawasanya allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal istikharah kama yuallimuna surata minal Quran. Rasulullah itu ajak kami solat istikharah macam mana dia ajak surah dalam Quran. Nabi ajak. Apa Nabi kata, fayaqul idza hamma ahadukum bil amri falyarka' raka'atain min ghairi faridah. Apabila satu orang kamu keliru, tak tahu nak buat satu benda, dia rokok 2 rakaat. Maksud sembahyang 2 rakaat yang bukan fardu, bukan sembahyang subuh. Sembahyang apa? Sembahyang sunat. Summa yaqul, kemudian dia kata apa? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa anta wa innaka taqdir wa la aqdir wa anta ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamal ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amru khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibatu amri. Dalam riwayat dia kata au qala ajilihi au ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fi wa in kunta ta'lam anna hadzal amru syarrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibatul amri ajilihi wa ajilihi fasrifu anni wasrifu anni anhu waqdur li al khaira haitsu ma kan. Dalam hadis yang diriwayatkan ini Nabi ajak. Nabi kata, bila kamu sembahyang istikharah dan kamu doa dengan Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku meminta pilih denganmu dengan ilmumu. Meminta takdirmu karena engkau berkuasa, aku tak berkuasa, engkau tahu, aku tak tahu. Sehingga akhir doa istikharah. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar apabila kita keliru dengan sesuatu. Kalau ada amalan selain daripada yang Nabi ajar, amalan ni tak ada siapa jamin. Dengar dulu, amalan ni tak ada siapa jamin. Nabi tak ajak, bukan petunjuk Nabi. Nabi tak pernah kata selawat 3 kali buka ni Quran dapat, tak pernah kata. Boleh jadi benda tu kebetulan, boleh jadi benda tu dah kita buka lalu kita tafsir benda tu. Ini sekali depa kod bagi betul. Saya taklah menafikan ada kemungkinan seseorang itu dia minta petunjuk daripada Allah sesuatu benda, ya Allah kalaulah jadikanlah hal tertentu, dia minta, lalu Allah tunjukkan hal itu melalui suatu perkara, kemungkinan boleh berlaku kalau doa dia mustajab. Tapi itu hak cara memilih itu bukan cara itu yang Nabi ajak petua. Hak petua istikharah tadi yang dia buat tu boleh jadi Allah mustajab, boleh jadi kebetulan saja. Boleh jadi kebetulan saja, boleh jadi memang Allah mustajab, dia boleh jadi. Tetapi itu bukan yang ditunjukkan di dalam nas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu pegang dengan apa yang Nabi tunjuk, itu yang selamat. Apa yang kita buat jangan, aku sebenarnya nak buat, kenapa aku pilih ni? Sebab ni dah Allah dah tunjuk dah dengan cara aku buka Quran ni kena bab tu. Padahal itu bukan petunjuk Nabi. Boleh kalau untuk amal peribadi dia, itu up to dia lah kan, selagi mana dia tak beri'tiqad.
Tapi dia tak boleh kata. Tapi petunjuk Nabi istikharah. Lepas kita istikharah, Allah tak akan jadi kita menyesal. Kadang-kadang ada aku istikharah dah, tapi kena jadi macam ni, tak tahu. Dia kena istikharah yang betul, dan insya-Allah kalau dia istikharah yang betul, dia akan tengok kesudahannya, penyudahnya akan baik, insya-Allah. Walaupun dia kadang-kadang nampak macam kurang sikit, Allah mengetahui penyudahannya, insya-Allah. Kita bagi lalu abad azan tu, insya-Allah. Ada soalan lagi kan? Ada satu soalan daripada penonton. Okey, sekali kita jawab soalan. Yang pasal khinzir. Dia tanya pasal khinzir.
Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sahibus samahah. Jadi kita ada dua lagi soalan insya-Allah untuk program kita pada malam ni. Yang pertama, soalan yang saya nak ajukan kepada sahibus samahah ialah berkaitan dengan isu adakah orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir pada hari akhirat di sana akan ada keringanan azab terhadap mereka jika mereka di dunia ni ada amalan-amalan yang baik yang membantu orang, seperti mana yang sabit dalam hadis Nabi ketika Al-Abbas bertanya kepada Nabi tentang Abu Talib, adakah Abu Talib ini ada manfaatnya, kebaikan-kebaikan yang dia pernah bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata ada. Tetapi di sana ada ayat Al-Quran yang Allah nyatakan dengan jelas setelah Allah bagi tahu tentang orang-orang yang mati dalam keadaan kafir ini masuk neraka secara kekal. Allah sebut wala yukhaffifu anhumul adzab wala hum yunzarun. Bagaimana pandangan Datuk berkaitan dengan isu ini? Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit lagi boleh jawab soalan lagi, tuan-tuan boleh tunggu. Kan nasi sejuk. Yang pertama ialah kita kena tahu bahawasanya orang kafir ni dia kufur. Mereka yang diazab oleh Allah di akhirat kelak ialah mereka yang telah datang kepada mereka rasul. Jadi agama telah datang pada mereka tapi mereka tak mau ikut agama tu. Kalau ada orang yang Islam tak sampai kat depa secara kaedahnya mereka selamat. Kerana Allah menyatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tak akan azab sehingga kami menghantar rasul. Kalau ada mana orang kafir yang tak beriman ni, yang tak ada siapa bagi tahu agama kat dia, duduk di negara China sana ke apa, tak pernah duk tengok berita China ya ke, hatta kalau duduk di Europe pun tak pernah duk tengok, maka mereka itu semuanya termasuk di dalam apa yang Allah kata hal ni. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dia sebut tentang hal ni. Dia sebut tentang orang-orang kafir yang tidak mendapat perkhabaran Nabi, mereka itu akan selamat. Dan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah juga menyebut hal yang sama tentang orang-orang yang selamat yang tak mendapat berita. Sebab tu kita takut sebahagian orang yang tak dapat berita tentang Islam yang benar tu, dia akan dakwa pada Allah Ta'ala, kita yang tak sampaikan. Jaga. Okey. Adakah semua orang kafir ini sama masuk neraka? Azab dia tentu tak sama. Betul tak? Allah Maha Adil. Allah ni sedetail-detailnya keadilannya. Sedetail-detailnya. Duri yang kecil kena kita pun ada pahala. Atau ini kan pula orang kafir, takkanlah Firaun nak sama dengan orang kafir biasa hak mana tak beriman tu, tak sama. Dalam surah Al-An'am Allah menyebut walikulli darajatin mimma amilu wama rabbuka bidhallam wama rabbuka bighafilin amma ya'malun. Wama rabbuka bighafilin amma ya'malun. Bagi setiap orang itu mendapat darjat-darjat berdasarkan darjat-darjat apa yang dia amalkan. Tuhanmu tidak lalai dengan apa yang dilakukan. Dan surah Al-Ahqaf walikulli darajatin mimma amilu liwaffiyahum a'malahum wa hum la yudhlamun. Kan? Bagi setiap orang ada peringkat-peringkat darjat-darjatnya berdasarkan apa yang mereka amalkan, dan mereka dibalas untuk dibalas semua amalan mereka, dan mereka tidak sedikit pun tidak dizalimi. Abu Talib dia tak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun patut dia kena beriman, jelas dosa paling besar sekali dosa apa? Syirik. Dia tak beriman. Tapi dia tak sama dengan Firaun, dia tak sama Abu Jahal. Nabi kata laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, jika tidak aku, nescaya dia akan berada pada peringkat bawah neraka. Tapi kerana Abu Talib tak sama dengan mana, maka orang kafir yang masuk neraka juga tidak sama antara satu sama lain kedudukannya. Ada satu isu yang sensitif, saya nak sebut pun tak tahu di sini, yang dibahaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim. Orang menyatakan Ibn Taimiyah, tapi Ibn Taimiyah tidak menyebutnya dengan jelas masalah ini, tapi disebut oleh Ibn Qayyim dalam Hadil Arwah, tentang adakah orang kafir yang duduk dalam neraka lama-lama ni akhirnya
padam neraka tu dan kemudian selesai. Dia ada sebut pandangan, bukanlah dia tahqiq apa, dia sebut pandangan orang yang menyebut. Kata dia, saya bukan kata sokong apa ni, saya sebut apa yang dia sebut. Kalau Allah azabkan orang kafir ni sampai tak kesudahan, sampai tak habis, kata dia tidak lagi apa-apa manfaat untuk mereka. Pengajaran pun tak ada, apa pun tak ada, dan seolah-olah tak sama dengan sifat Allah itu yang rahmatnya mendahului murka dia. Apa faedah dia mengazab hamba dia sampai tak habis-habis berbilion tahun. Jadi timbul satu isu yang menjadi sensitif. Perbahasan dia panggil tentang fana'un nar, iaitu tentang masalah neraka itu kemungkinan pada andaian mereka sampailah pada suatu tempoh yang terlalu lama, mungkin Allah langsaikanlah mereka tu semua. Taklah masuk syurga, tapi langsaikan. Itu andaian sebahagian kaul yang tidaklah majoriti, tapi disebut di kalangan ulama-ulama dahulu. Ibn Qayyim ada menyebutnya, tapi bukan saya nak highlight kaul tu juga menyatakan akhirnya orang kafir, kalau ikut kaul tu, akhirnya orang kafir juga akan setelah entah berapa ratus juta, bilion juta, triliun, akan keluarlah dia akhirnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian tadi jawapan daripada soalan tersebut. Untuk soalan terakhir daripada hadirat, daripada pendengar yang hantar kepada Sahib Samah tadi, iaitu pertama beliau ucapkan tahniah kepada Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Perlis atas pelancaran fik bencana baru-baru ini. Jadi soalannya, Perlis berpendapat boleh kita guna organ dalam khinzir kepada badan manusia atas sebab darurat. Jadi beliau tanya, apa pendirian Perlis jika fatwa kebangsaan tolak perkara ini atas alasan ianya adalah najis? Tuan, soalan tuan-tuan ni, pertama ialah saya nak bagi tahu apa yang mufti sebut, macam saya sebut sekarang ni, fatwa juga, tapi dia tak rasmi, tak dijadikan negeri. Pandangan hukum tu dari segi syarak tu fatwa lah, tapi dia tak jadi pandangan rasmi. Yang rasmi hanyalah apabila dia masuk dalam mesyuarat jawatankuasa, di-endorse oleh jawatankuasa, dia angkat kepada peringkat Majlis Agama Islam, barulah dia jadi fatwa rasmi. Itu dulu. Ada orang tanya dalam siri yang lepas tentang organ khinzir. Bukan saya kata suruh pakai organ khinzir. Kalau hal itu berlaku, darurat tak ada dah. Kalau boleh berlaku, kita pun tak tahu berlaku ke tak, betul ke organ khinzir, tapi atas andaian iftiradi, kalaulah benar organ itu boleh, itu satu-satunya yang boleh menyelamatkan nyawa, dia termasuk dalam darurat lah. Darurat tubihul mahzurat, darurat dibolehkan untuk mahzurat. Tidak timbul isu itu disepakati kalau darurat boleh untuk membenarkan yang dilarang. Cumanya adakah benar organ khinzir itu, adakah benar, tak ada pilihan, itu kena bahas lagi lah sehingga terbukti ia darurat. Kemudian yang pihak yang dalam negara kita ni, bukan segi hukum, dari segi negara kita punya undang-undang, peraturan, pihak yang boleh mengeluarkan fatwa hanyalah negeri yang mempunyai pentadbiran dia, raja-raja dia, sultan, dia boleh keluar. Adapun pusat, dia tak boleh keluarkan fatwa dari segi peraturan Malaysia ni. Pasal dia panggil urusan fatwa ni urusan negeri. Jadi negeri boleh keluarkan fatwa. Kalau pusat keluarkan apa pun tak sama dengan negeri, tetap kuasa fatwa milik negeri dari segi kaedahnya. Pasal pusat tu dia tak ada negeri dah. Sebab tu dulu ada nama dia Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan. Kemudian raja-raja Melayu tak membenarkan lagi penggunaan fatwa. Sekarang dia panggil Majlis Muzakarah dia. Perkataan fatwa tak benarkan lagi digunakan. Itu dari segi pentadbiran lah. Tapi pandangan hukum tu, siapa saja yang bagi pandangan hukum, ada dalil, ada hujah, ada apa, walaupun dia mufti ke, dia tak jadi mufti rasmi ke, dia alim, dia apa, dari segi hukum dia panggil, dari segi istilah dia panggil fatwa lah juga. Fatwa juga. Kalau tuan-tuan tengok orang alim bagi pandangan, fatwa, bagi hujah, bagi dalil yang kuat, maka pandangan ada hujah, ada kaedahnya, maka kita kata fatwa.
Cuma kita sebut dalam fatwa dalam konteks yang rasmi, dalam konteks yang rasmi. Wallahu taala alam. Baik, demikian alhamdulillah. Ada lagi soalan? Ada tak soalan daripada tuan? Jika ada soalan boleh tulis untuk bagi kepada saya ataupun boleh tanya terus kepada Sahibul Samahah melalui lisan. Okey, tak ada. Baik, jadi alhamdulillah selesai sudah program kita pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan program ini memberikan manfaat kepada semua dan saya memberikan ruang untuk Sahibul Samahah buat penggulungan. Silakan. Terima kasih banyak tuan-tuan semua, orang Masjid Tambun Tulang ni, Masjid Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Mudah-mudahan, saya tak tahu masjid ni kita ada tak letak tak mana-mana tentang cerita Ibn Taimiyah ke satu kan, supaya orang ramai kadang-kadang orang sini siapa dia Ibn Taimiyah ni nama kan, orang kampung ni dulu ke orang apa kan. Lama dah nama Masjid Ibn Taimiyah ni, saya ingat dah ada 20 tahun dah masjid ni, 15 kot saya ingat 15 tahun dah. Jadi mungkin tak mana-mana sebagai satu education untuk kita. Terima kasih banyak kepada semua jemaah yang hadir dan kepada tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Dan kalau tuan-tuan di sini ada apa-apa pandangan dan ada apa-apa urusan dengan Jabatan Mufti, hari ini ada pegawai Jabatan Mufti, ada timbalan Mufti, ada pegawai saya yang lain juga, Ustaz Faisal, Ustaz Syarif, Ustaz yang lain ni, tuan-tuan bolehlah tanya, jumpa mereka, habaq mereka, termasuk Ustaz Nafi untuk berurusan dengan Jabatan Mufti, insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tuan-tuan di sana itu ada buku yang diletak oleh Jabatan Mufti, tuan-tuan boleh ambil secara percuma. Sebab saya tengok orang tak ambil, mungkin rasa ada